Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Amir Ruzi. Cerita pagi dari negeri Perak Darul Rizwan saya bawakan kepada anda sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mahfullah. Dan istimewanya pada hari ini apabila saya dapat bersama dengan seorang individu yang setiap kali susuk tubuhnya kelihatan dari masa ke semasa bersama Paduka Seri Sultan, iaitu Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, Ahli Dewan Negara Negeri Perak. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Baik Datuk Seri, mungkin sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Paduka Seri Sultan, Datuk Seri boleh ceritakan tak berapa lama Datuk Seri mengenali Paduka Seri Sultan sendiri? Saya bertugas di negeri Perak pada tahun 91. Sebelum tu saya bertugas di Kuala Lumpur. Pada tahun 91 saya dipindahkan bertugas di unit perancangan ekonomi negeri Perak. Kebetulan tahun 91 itu Raja Nazrin menjadi pemangku raja sebab ayanda baginda Sultan Azlan Muhibbuddin Shah memegang bersemayam sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan waktu itulah saya mula berpeluang mengenali Raja Nazrin Shah. Itu 91, kalau hari ini kita dah 2021. 30 tahun. Betul. Dan hampir dah setelah 30 tahun Datuk Seri mengenai Paduka Seri Sultan, saya kira Datuk Seri sudah cukup mengenali kepribadian Datuk Seri Paduka Seri Sultan sendiri. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh ceritakan daripada sudut mata Datuk Seri sendirilah mengenai kepribadian Paduka Seri Sultan Nazrin sendiri? Jadi pengalaman 30 tahun ni kalau saya nak uraikan, bak kata pepatah Melayu, seluas padang lah. Betul. Tapi dalam tempoh yang suntuk ni, biarlah saya fokus kepada 3 perkara. Pertama, saya melihat tuanku seorang yang kalau saya nak balik pada satu falsafah yang saya pernah baca. Dan falsafah ni mengatakan kalau ada anjing sesat ataupun stray dog in English datang ke depan pintu rumah kita. Kalau satu stray dog atau anjing yang tak ada bertuan ni boleh datang ke rumah kita, dia kata bagilah sekurang-kurangnya sekeping biskut kering. Maknanya anjing yang begitu pun dalam beratus rumah, berpuluh rumah dia datang ke depan pintu rumah kita. Bermakna ada sesuatu tarikan di rumah kita itu. Jangan ditolak mereka. Dan atas sifat, bila saya melihat itu, saya melihat tuanku ini menjadi satu tumpuan. Begitu ramai orang yang ingin datang menghadap baginda. Pada saya, setiap orang daripada rakyat bawahan, persatuan, NGO ingin datang berjumpa tuanku mengadu hal, menunjukkan bahawa mereka melihat ada cahaya dalam tuanku itu. Kita dapat memberikan satu pertolongan atau satu bantuan, mendengar rintihan suara mereka dan sebagainya. Kedua, kalau saya boleh lihat, tuanku sangat peka dan mengambil tahu apa yang terjadi dalam negeri dan dalam negara. Sehingga kan satu hari tuanku boleh baca surat khabar seorang guru di Bido ke Selim River tiap-tiap minggu membersihkan sungai. Dan itu menarik perhatian tuanku. Tuanku mengutus warkah berterima kasih dan menjadikan guru ni contoh. Dan untuk keputeraan tahun ini, kami dititah oleh tuanku, ingat balik cikgu yang tolong bersih sungai itu. Saya masukkan dia dalam kumpulan yang harus diberikan pingat pada tahun ini. Ingatan memori tuanku. Yang ketiga saya lihat tuanku, yang ini saya sendiri satu tutorial lah. Satu tutorial saya dengan Sultan Azlan Shah almarhum. Satu hari dalam perbualan Sultan Azlan Shah dengan saya mensifatkan itu satu kelas memahamkan saya tentang demokrasi berparlimen. Tuanku Sultan Azlan Shah waktu itu berbual dengan, dalam perbualan tu memberitahu saya, dia kata semasa saya menjadi agung, tahun pertama saya membuka parlimen, saya kata lepas buka parlimen, dia kata adalah minum teh dalam Royal Chamber atau bilik diraja. Dan tuanku bertanya dengan Perdana Menteri Dr. Mahathir, dia kata mana Lim Kit Siang? Dia ketua pembangkang, kita harus bagi penghormatan. Dan saya bertanya tuanku, tapi tuanku Sultan Azlan memberi saya tutorial. Dia kata
dia pembangkang kepada kerajaan Paduka Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dia ada peranan. Dan saya harus menghormati dia sebagai mewakili pembangkang, dan mereka juga dipilih oleh rakyat. Jadi pada saya itu satu tutorial untuk saya memahami apa itu demokrasi. Dan saya lihat watak ayanda itu juga ada kepada Sultan Nazrin. Sultan Nazrin akan sedia menerima menghadap. Tidak semestinya dia bersetuju, baginda bersetuju. Tapi sekurang-kurangnya baginda memberi ruang untuk orang-orang politik daripada berbagai parti jika berhasrat menghadap baginda. Okey Datuk Seri, sudah pasti Datuk Seri sendiri ada kenangan ataupun peristiwa yang Datuk Seri ingat bersama dengan Paduka Seri Sultan. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah kenangan yang paling Datuk Seri ingat? Begitu, saya pun tak sedar 30 tahun berlalu. Umur saya 70 tahun, maknanya hampir separuh hidup saya mengenali Sultan Nazrin. Tapi biar saya ambil beberapa. Yang pertama yang saya tidak dapat lari adalah berita gembira apabila Raja Muda yang bakal Sultan kita itu membuat keputusan mengakhiri zaman bujang untuk mendirikan rumah tangga. Itu satu berita yang sangat gembira tentulah kepada ayanda bonda dan seluruh rakyat negeri. Tapi satu peristiwa lain yang tak formal, cara saya baginda berkongsi nilai hidup. Satu hari saya mengiring baginda untuk melihat satu pertandingan final hoki di Stadium Bukit Jalil. Dan pasukan yang kalah, selepas kalah, pemain-pemain yang kalah tu membaling kayu hoki dan sebagainya. Dan bila masuk ke kereta, satu ayat yang keluar daripada baginda. Dia kata, Datuk, we have to teach our young people how to lose with grace. Maknanya kita harus mendidik orang-orang kita, anak-anak muda, menerima kekalahan dengan cara terhormat. Pada saya itu satu value yang cukup tinggi. So itu dan yang paling saya hargai adalah apabila baginda mengajak saya menemani baginda mengiring untuk menunaikan haji. Setelah tamat haji itu, kegembiraan itu pertama kali saya rasa saya didakap oleh baginda dalam pakaian ihram. Yang itu pada saya satu dakapan yang sangat saya tak lupakan lah. Sebab kesyukuran baginda setelah tamat menunaikan haji untuk kita bertahlul di kawasan Sa'i. Baik Datuk Seri, saya kira itu saja perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya Patik mewakili seluruh rakyat negeri Perak merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mahfuzah sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda. Dan Patik mendoakan agar baginda berada dalam lindungan dan rahmat Allah, dilanjutkan usia dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya kira itu saja perkongsian dari Negeri Perak Darul Rizwan. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.